Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama lagi dengan Cikgu Hidayah seperti biasa dalam kelas tuition YPJ. Baik, seperti yang Cikgu maklumkan tadi, hari ini kita akan melaksanakan soalan 6 dan 7 dalam modul merak. Jadi Cikgu harap dalam 30 minit pertama tadi, anda telah cuba menyelesaikan soalan 6 dan 7 ini. Dan sekarang adalah masanya untuk anda simak sahaja. Baik, soalan 6 adalah berkenaan dengan persamaan garis lurus, manakala soalan 7 adalah berkenaan dengan bab matriks. Okey, jom kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Baik, soalan 6 adalah berkenaan dengan persamaan garis lurus. Perlu diingat bahawa untuk menyelesaikan soalan ini ada tekniknya. Di mana kalau anda lihat, biasanya soalan dalam satu rajah itu mengandungi beberapa garis lurus. Baik, di sini perlu beri perhatian bahawa pada satu masa untuk elakkan kecuaian, sila fokus kepada satu sahaja garis lurus yang berkenaan. Baik, contohnya kita ada persamaan garis lurus PQR. Baik, dikatakan PQR, jadi kita fokus kepada satu sahaja garis lurus tersebut. Okey, itu PQR-nya. Ialah 2y tolak 3x tambah 3 sama dengan 0. Jika dilihat tiada maklumat itu dalam rajah, sila pindahkan. So, kita labelkan 2y tolak 3x tambah 3 sama dengan 0 pada rajah. Dan QT selari dengan paksi y. Okay, ini adalah paksi y. So, ini selari. Okay. So, soalan yang pertama, cari persamaan garis lurus QT. Okay. Untuk mencari persamaan garis lurus QT, sentiasa berpegang kepada persamaan arm y sama dengan mx tambah c untuk mana-mana persamaan yang ada kecerunan. Jadi, sekiranya diberi persamaan yang bukan dalam susunan begini, tugas anda yang pertama sila susun, jadikan y sebagai perkara rumus. Maka, daripada persamaan diberi ini, kita akan susun semula 2y sama dengan 3x tolak 3, y sama dengan 3/2x tolak 3/2. Jadi dari sini jelas kepada kita bahawa nilai M-nya adalah 3/2. Okay, ini adalah nilai M, sebab itu tadi saya kata susun. Dan nilai C-nya adalah negatif 3/2. Okay, so ini M, saya label sinilah senang. Tak nak keliru, ini M PQR. C bagi PQR. Okey. So, daripada sini kita akan cuba menyelesaikan. Sekarang dia suruh kita mencari persamaan garis lurus QT dan dilihat bahawa bentuk bagi persamaan garis lurus QT adalah garis tegak begini. Dan kita tahu sebelum ni saya dah pernah ajar beberapa bentuk garis lurus tertentu ada identiti masing-masing. Baik, bagi persamaan garis lurus tegak begini, identiti dia adalah X sama dengan. Kerana apa? Garis lurus ini tidak langsung menyentuh paksi Y. Jadi dia hanya menyentuh paksi X. Jadi X sama dengan apa? Dia bergantung kepada di mana dia memintas dalam paksi X tersebut. Jadi pada rajah di sini, jelas persamaan QT ini ataupun garis lurus QT ini, dia menyentuh paksi X di bahagian ini. Okey, dan kebetulan pula di bahagian itu, kalau saya panjangkanlah untuk bagi kita lebih faham, kalau saya panjang pun garis QT itu, kita nampak di sini, dia menyentuh paksi X betul-betul sama di atas garisan PQR, di titik Q itu. Jadi, di titik Q itu, garis lurus PQR itu adalah merupakan juga pintasan bagi X. Kan? Sebab itu penting untuk kita faham rajah. Kita boleh menginterpretasi rajah itu. Jadi dia adalah pintasan X. Jadi kita, dengan kata lainnya, kita tak menggunakan maklumat pada garis QT sebab tak diberi. Jadi kita tumpang maklumat pada garis lurus PQR ini. Okey, dan kita nak mencari pintasan X bagi garis lurus tersebut. Dan kita tahu pintasan X nilai Y adalah 0. Maka kita ganti dalam persamaan, dia akan jadi 3/2X. Okey, tolak 3/2 sama dengan 0. Maka dari sini kita selesaikan, dapatkan nilai X. So, 3/2X sama dengan 3/2
X sama dengan 1. Maka di sini terus sahaja kita tahu bahawa persamaan garis lurus QT adalah X sama dengan 1. Ini jalan kerjanya harus ditunjukkan. Baik, yang kedua, untuk soalan B, dia minta kita mencari garis lurus ST. Okey, saya guna pen berlainan warna untuk memudahkan anda membezakanlah ya. Okey, sekarang kita rujuk kepada garis ST. Jadi, di sini fokus pada garis tersebut sahaja. Jangan peduli dah garis lain. Untuk persamaan garis lurus ST adalah suatu garis lurus yang mempunyai kecerunan. Jadi, untuk garis lurus yang mempunyai kecerunan, nak cari persamaan dia, ada step dia. First kali ingat kita mesti cari M. Yang kedua kita cari C dengan berpandukan kepada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Yang ketiga kita akan gantikan nilai M dan C dalam set 1 dan 2 di dalam garis lurus ini. Ini sila pegang kepada step ini. Baik, kita mulakan dengan step pertama M. Untuk mencari M, kita tahu bahawa kita ada beberapa kaedah. Kita boleh menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu syaratnya apa? Syaratnya mesti ada 2 titik pada garis tersebut. Kalau perhatikan pada garis ST ni hanya ada 1 titik sahaja, maka kita tak boleh guna rumus itu. Maka dengan itu kita perlu menggunakan alternatif lain di mana kita akan menumpang kecerunan bagi garis lurus selari dengan dia. Dan kita tahu teori bagi garis lurus selari kecerunannya adalah sama. Oleh kerana tadi kita dah dapati, nampak tak saya kata apabila kita mengeluarkan maklumat, percaya cakap saya, kita akan menggunakan maklumat tersebut. Okey? Oleh kerana tadi kita dah kata M bagi PQR adalah 3/2 dan PQR itu adalah selari dengan ST dah dinyatakan dah dalam penyataan soalan tadi. Maka M bagi ST juga adalah sama. Jadi kita boleh tulis itu M ST adalah juga sama dengan 3/2. Maka settle untuk step 1. Bergerak kepada step 2, kita diminta untuk mencari C berpandukan kepada persamaan ini Y sama dengan MX tambah C. Oleh kerana kita nak mencari C dan peraturannya, kita mesti tahu sebutan yang lain. Y tahu, M tahu, X tahu. Jadi Y dengan X tu datang dari mana? Y dengan X tu adalah merupakan koordinat bagi titik pada garis lurus yang kita nak cari. So maksudnya jangan tengok garis lurus lain. Okey, tadi PQR kita hanya guna untuk mendapatkan M sahaja. Sudah dapat M, tak payah back kepada garis lurus yang kita nak cari. Okey, jadi Y dengan X kita lihat ada satu titik pada garis lurus tersebut dan kita tahu ini adalah X, ini adalah Y. Jadi kita ganti di tempat yang betul. Y negatif 12, M dia adalah 3/2, X nya adalah negatif 4. Tambah C. Jadi kita selesaikan untuk dapatkan nilai C di sini. Jadi apa yang kita boleh permudahkan, kita permudahkan. So kita akan dapat negatif 12 sama dengan negatif 6 tambah C. Maka C kita akan dapat negatif 6. Baik, selesai untuk step kedua. Okey, kita bergerak kepada step yang ketiga. Step ketiga mudah sahaja, ganti M dan ganti C-nya dalam persamaan AM. Okey, so dia akan dapat 3/2 X tolak 6. Inilah dia persamaan finalnya. Okey, jadi berpegang kepada step yang telah ditunjukkan. Okey, last kita tengok kepada soalan C. Cari pintasan X bagi garis lurus ST. Jadi ini berpegang kepada awak punya persamaan jawapan dalam soalan B. Jadi kita tahu bahawa pintasan X nilai Y mesti kosong. Maka pertama akan diberi sekiranya anda menggantikan kosong ke dalam persamaan ini. Dapat markah 1. Okey, dan kemudian carilah nilai bagi X. Maka nilai bagi X adalah, jadi 3, X sama dengan 12, X sama dengan 4. Selesai pintasan X. Okey, baik.
Tahniah kepada yang betul semua, yang salah sila cuba lagi. Cari soalan yang lebih kurang bentuknya sama seperti ini. Okey, jangan putus asa. Baik, kita bergerak kepada soalan yang ke-7. Baik, seperti yang saya kata tadi, soalan 7 adalah berkenaan dengan matriks. Jadi, saya pernah ajar sebelum ini, apabila sahaja anda berhadapan dengan soalan matriks begini, sudah tentu anda akan diberi matriks ya. Kalau matriks yang begini, tanpa fikir panjang terus buat darab silang begini. Tujuannya apa? Adalah tujuannya supaya kita dapat tentukan pasangan yang betul. Okey. Soalan 7A diberi matriks ini dan cari nilai N jika matriks P tiada songsangan. Baik, siapa yang tak tahu apa maksud tiada songsangan, anda akan menghadapi masalah untuk jawab soalan ni. Tiada songsangan maksudnya adalah matriks penentunya kosong. Okey, penentu adalah sama dengan kosong. Ingat balik apa dia matriks penentu. Baik, matriks penentu adalah ini tujuan kita buat pasangan. A ditolak BC adalah sama dengan kosong. Inilah dia maksud matriks penentu. A ditolak BC. Jadi tiada songsangan maksudnya sama dengan kosong. Jadi tugas kita adalah kita gantikan sahajalah. So ini A, ini B, C, D. Baik, jadi AD adalah negatif 3 darab N, negatif 3N tolak BC 6 darab negatif 2. Jadi, kita akan permudahkan. Maka kita akan dapati negatif 3N tambah 12 sama dengan kosong. Negatif 3N sama dengan negatif 12. N sama dengan 4. Alright, so kita selesai untuk mendapat nilai N. Perlu diingat apa maksud tiada songsangan dan pastikan anda tahu apa itu penentu, jangan terbalik. Baik, kita bergerak kepada soalan B. Kalau dilihat soalan B itu adalah soalan situasi. Jadi soalan situasi begini anda pun dah biasa, anda perlu membina persamaan linearnya. Apa maksud persamaan linear? Persamaan linear adalah persamaan yang mana kita ada wujudkan pemboleh ubah. Baik, daripada pernyataan jom kita baca. Sulaiman membeli 5 biji apple dan 8 biji limau. Di sini sila kenal pasti subjeknya apa? Apple dan limau. Okey, jadi pertama sekali kita akan gantikan apple dan limau dengan pemboleh ubah. Gantilah dengan sebarang huruf pun. Katalah apple diganti dengan X, tapi make sure anda nyatakan apple kita ganti dengan X, limau kita ganti dengan Y. Tak nak guna X, Y, tak ada masalah. Gunalah apa sahaja pemboleh ubah, make sure satu huruf sahaja. Dan di mana dia membayar RM20.50 untuk 5 biji apple dan 8 biji limau. Baik, di sini kita cuba menerbitkan persamaan linearnya. Jadi 5 apple, 5X. RM20.50 itu adalah jumlah. Sebab itu kita perlu letak operasi yang betul, tambah. 8 biji limau maksudnya 8Y sama dengan 20.50 sen. Pastikan apabila anda menulis persamaan linear, tidak ditulis sekali RM. Ini sangat penting. Dalam persamaan linear, sekiranya anda tulis RM, RM itu dah dianggap sebagai pemboleh ubah. Hanya tulis angkanya sahaja 20.50 sen. Baik, yang kedua, selepas itu dia membeli lagi 8 biji apple dan 9 biji limau, di mana dia membayar RM8.50 lebih. Bukan RM8.50 tu harganya, tetapi lebih dari belian yang pertama. So, dari sini kita terbitkan persamaan linearnya 8 apple dan 9 limau. Adalah bersamaan dengan RM8.50 lebih, so tambahkan dengan RM20.50, maka kita akan dapat 29. Okey, berjaya menerbitkan persamaan linear ini, anda akan diberi markah. Okey, dari sini, menggunakan kaedah matriks. Sekiranya anda menyelesaikan soalan ini tanpa menggunakan kaedah matriks, minta maaf, kosong, salah. Anda dianggap sebagai menyimpang daripada kehendak soalan. Okey. So dari sini kita akan membentuk persamaan matriks dan ini pun telah diajar. Untuk mendapatkan persamaan matriks, sila sediakan 3 kurungan. Ingat lagi tak kurungannya apa?
kurungan besar, kurungan kecil sama dengan. Okey, antara kurungan kecil ini ada simbol sama dengan. Pastikan anda meletakkan simbol sama dengan itu di tempat yang betul. Okey, ingat 3 kurungan, 1 kurungan besar, 2 kurungan kecil. Antara kurungan kecil terletaknya simbol sama dengan. Okey. Kurungan yang besar, kita pindahkan nombor sahaja. Pastikan anda pindahkan nombor di tempat yang sama. Maksudnya 5 di atas 8, 8 di atas 9. Jangan sesekali ubah. Kurungan yang kedua, yang kecil ini, kita letakkan pemboleh ubah apa yang anda gunakan di dalam persamaan tersebut. Bermula dengan pemboleh ubah yang pertama yang anda buat, iaitu X. Mesti X dulu, jangan terbalik. Y tu kemudian, Y mesti di bawah. Okey, kurungan yang kecil, kita lihat apa yang belum ditulis lagi. Kita nampak yang sama dengan di belakang belum ditulis. Pastikan anda buat di kedudukan yang betul. Jangan pandai-pandai anda tukar. Okey, bila anda berjaya membentuk persamaan matriks, ada lagi satu markah di situ. Okey, sekarang kita nak menentukan nilai X, Y. Baik. Untuk menentukan nilai X, Y, maka kita akan jadikan X, Y sahaja sebagai perkara rumus. Ingat, apabila kita mengeluarkan X, Y sahaja, maka dengan secara tak langsung terbitlah songsangan. Okey, songsangan mesti 1 per bawah ni penentu. Jadi dari sini ni, anda terus sahaja boleh tuliskan atau gariskan silangnya supaya kita tak tertukar pasangan. Okey. Jadi kita dah tentukan dia punya pasangan, maka di sini 5 darab 9 AB tolak BC 8 darab 8. Okey. Di belakang asal ada 3 kurungan. Jadi 1 kurungan dah bawa ke depan, maka tinggallah 2 kurungan, kurungan besar dan kurungan kecil. Kurungan besar apabila kita dah pindahkan begini, perlu diingat. Okey, 5 dengan 9 kita ubah kedudukan, 8 dengan 8 kita ubah simbol. Jangan tertukar, okey. So, belakang ni tinggallah 20, 50 sen dan 29. Okey, jadi di sini anda akan selesaikan step by step. Ingat, matriks ini tak boleh gopoh-gapah. Nanti anda akan cuai. Jadi, selesaikan matriks penentu ini dulu. Anda akan dapat negatif 1 per 19. Okey, negatif itu perlu diingat letak di tengah-tengah. Baik, tinggallah 9, negatif 8, negatif 8, 5. 20, 50 sen. 29 di sini. Maka kita akan selesaikan pendaraban dua matriks ini. Jadi seperti biasa buat cara petak. Okey, saya buatkan ruang di sini. Okey, buatkan cara petak. Kurungan yang pertama bezakan dengan baris. Okey, jadi ada 2 baris, kita buat 2 ruang. Jadi 9 negatif 8 baris yang pertama, negatif 8 5 baris yang kedua. Ini adalah untuk kurungan yang pertama. Baik, setelah itu kita akan darabkan dengan kurungan yang kedua, bezakan dengan lajur. Jadi oleh kerana ada satu lajur sahaja, maka kita akan pindahkan RM20.50 di bawah ni adalah 29. Jadi kita nampak ada 2 petak kosong. Okey, jadi untuk ruangan yang pertama, pastikan anda tulis dia punya jalan kerja ni. So, kita hanya melibatkan baris pertama. Jangan sibuk melihat baris kedua. So, baris pertama ada unsur 9 dan negatif 8. Baik, 9 kita akan darabkan dengan unsur pertama dalam lajur pertama. Jadi, 9, RM20.50. Operasinya tambah. Jangan tertukar pula. Jadi, tambah negatif 8 darab dengan 29. Okey. So, kita dapatkan jawapannya. Okey, tekan kalkulator. RM20.50. Darab 9 tambah negatif 8 darab 29. Okey, so kita akan dapat di sini jawapannya adalah negatif RM47.50. Okey.
Baik, seterusnya untuk baris yang kedua. Okey, untuk baris yang kedua kita perhatikan kita hanya rujuk kepada baris kedua, jangan tengok dah baris pertama. So kita nampak untuk yang nombor 2 dia berkaitan dengan unsur pertama adalah negatif 8 darab dengan RM20.50 tambah 5 darab 29. Baik, tekan kalkulator anda akan dapat jawapan negatif 19. Okey. Baik, kita dah selesaikan dapat jawapan 1 dan 2. Maka di sini, cara nak menulis matriksnya, kita nampak kedudukan dia 1 di atas, 2 di bawah. Jadi, matriksnya adalah pun kita akan pindahkan dengan kedudukan yang betul. Jadi, di sini negatif 19. Okey, so ini matriksnya kita akan pindahkan di bahagian ruangan inilah. Okey, jadi jawapannya adalah XY sentiasa kita pindahkan. XY sama dengan negatif 1/19. Negatif RM47.50 per negatif 19. Ingat, sini jalan kerjanya perlu ditunjukkan. Okey, kemudian belum lagi habis, kita belum habis permudahkan, kita perlu darab setiap satu di dalam kurungan itu dengan negatif 1/19. Jadi, negatif 1/19 darab dengan negatif RM47.50, maka kita akan dapat RM2.50. Manakala negatif 1/19 darab dengan negatif 19, kita akan dapat 1. Di sini, belum habis, sila keluarkan semula X sama dengan 2.5, Y sama dengan 1. Dan kita boleh tulis semula X tu mewakili apple kan. Jadi, apple adalah RM RM2.50 dan limau harganya adalah RM RM1. Okey, so itulah dia penyelesaian bagi soalan yang ketujuh. Baik, diharap anda jelas dengan penyelesaian kedua-dua soalan ini. Sekali lagi tahniah kepada yang betul, dan bagi sesiapa yang salah di mana-mana bahagian, bolehlah buat pembetulan. Okey, jadi sekian sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada yang hadir kelas kita hari ini. Anda semua memang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum.